Dalam video pada kali ini, kami akan bawa anda ke Perlis Indra Kayangan dengan Pro2 Ativa. Pada tahun 2021, kami ada buat Kembara Ativa menjelajahi semenanjung Malaysia dalam masa 7 hari. Walaupun kami terpaksa menangguhkan perjalanan ke Perlis akibat masa yang suntuk. Jadi baru-baru ni kami terima satu jemputan untuk menghadiri satu majlis di Kanga dan kami ambil peluang ini untuk pergi dengan menggunakan Pro2 Ativa. Sebenarnya kami juga mencadang untuk ke Thailand sekali sebab dah hampir sangat kan. Tapi malangnya ada satu panggilan kecemasan semasa tiba di Kanga yang mana kami terpaksa pergi ke Johor pada hari esoknya. Jadi agak mencabar juga perjalanan tu daripada Selangor ke Perlis kemudian ke Johor daripada barat ke utara, utara ke selatan dan naik balik dalam masa 3 hari saja. So trip utara selatan ni kami lakukan sebelum puasa sebenarnya, seminggu sebelum puasa. Bertolak pada hari Khamis 8.30 pagi macam tu. And then stop banyak stop di setiap negeri, hampir di Perak, di Kedah, Pulau Pinang, sampailah di Perlis lebih kurang pukul 9 malam baru sampai. Jadi dalam video pada kali ini kami akan kongsikan berapakah kos bahan api daripada Selangor ke Perlis dan Perlis ke Johor dan balik semula ke Selangor. Dan at the same time juga kami akan kongsikan pengalaman perjalanan daripada Selangor ke utara. Mungkin ada yang belum pernah pergi ke Perlis, mungkin boleh ambil sedikit feel berdasarkan pengalaman yang dikongsikan. Dan bulan April ni dah cukup 2 tahun saya guna kereta ni, so saya akan bagi sikit pandangan atau review sepanjang 2 tahun penggunaan kereta ni. Walaupun lawatan sangat-sangat singkat, ada jugalah tempat-tempat yang menarik yang sempat kami lawati ataupun lalui saja oleh kerana masa yang sangat terhad. Jadi sebelum memulakan perjalanan, saya singgah dulu di stesen minyak untuk penuhkan tangki. Dan kita lihat sejauh mana kereta ni boleh pergi. Salah satu sebab kenapa saya suka kereta hatchback, kereta SUV, MPV yang 2-box design kan. Kereta macam ni dia lebih fleksibel, sama ada nak isi dari sebelah kiri atau dari sebelah kanan. Okey, sudah isi penuh. Harganya RM48.55 saja sebab saya ada lagi baki 131 km lagi. Setelah isi penuh, range menunjukkan 460 km. Biasanya ada lagi ekstra tu sebenarnya. Jarak daripada tempat saya bertolak tu sampai Arau 501 km lebih kurang. So sebenarnya boleh cukup lah. Tapi bergantung juga cara pemanduan dan situasi nanti mungkin ada traffic jam atau berhenti berehat sambil duduk dalam kereta kan. Dan sebab tu biasanya akan mengurangkan average fuel consumption. Okey, itu Sungai Besi. Berdasarkan Google Map, kita akan masuk ke Lebuh Raya Pras melalui Tol Jalan Dutak. ETA atau jangkaan waktu tiba lebih kurang 4.21 petang. Tapi saya jangka akan lewat lagi sebab kita akan berhenti banyak kali nanti. Setelah menempuhi jam dekat KL tu, akhirnya sampai di Tol Jalan Dutak. Jadi kita akan tinggalkan Kuala Lumpur buat sementara waktu. Pandangan hari ini adalah hari biasa, jadi tak banyak sangat kenderaan dan tidak ada kesesakan lalu lintas buat masa ini. Kalau anda perasan, dekat infotainment saya ada map daripada Waze. Biasanya kalau saya drive long distance je saya gunakan SmartLink ataupun HDMI cable. Sebab kalau dekat-dekat saya rasa saya tak perlulah, just gunakan directly kat phone. Sebab bila kita driving long distance, especially dekat highway kan, kita tak perlukan sangat direction sebab kita memang dekat highway biasanya straight je kan. Tapi kita perlukan maklumat-maklumat yang lain, macam tempoh, berapa lama lagi kita akan drive, and then exit mana, ataupun ada speed trap ke, ada kenderaan berhenti ke kan. Yang itu yang kita perlukan. Kalau kat phone dia macam kecil lah kan. So kalau kita display dekat infotainment ni, so lebih besar dan lebih jelas. Satu lagi, Google Maps ataupun Waze, anda boleh embedkan music player dekat situ kan. Jadi kalau nak
play next song ke apa, just tekan dekat map tu, directly dia boleh embed. Cuma kalau kita gunakan screencast ni, sama ada gunakan HDMI ataupun smart link kan, tu kita tak boleh guna radio. Tapi anda boleh dengar radio melalui aplikasi telefon. Anda boleh download TuneIn Radio contohnya, dan dia boleh sekali embed dalam Waze. Bunyi radio daripada TuneIn Radio ataupun apa aplikasi radio lebih jelas daripada radio Ativa ni sendiri, sebab dia digital dan tak perlukan frekuensi reception sebab dia memerlukan internet. Sekarang kita dah berada dalam negeri Perak Darul Rizwan, dalam highway yang paling panjang lah dalam antara negeri-negeri yang kita bakal lalui untuk sampai ke Perlis ni. Perak ni yang terpanjang, tapi dia tercantik lah bagi saya lah. Nampak Gunung Ganang, Bukit Bukau, dan ada nampak juga air terjun. Saya nampak tu air terjun, mungkin Latar Kinjang ke apa kan. Memang cantik. Cuma saya perasan kan, bila dah dekat dengan Ipoh ni, kalau anda perasan signboard tulisan Ipoh tu besar sangat dan banyak kali diulang. Saya tak tahu kenapa. Mungkin nak elakkan daripada kita terlajak ke kan. Tiba-tiba saya nampak kenderaan di arah bertentangan di sebelah sana sedang mengalami kesesakan yang teruk juga, agak panjang juga. Mungkin disebabkan kemalangan. Sebelum masuk ke Terowongan Menora tu, ada satu hentian sebelah, iaitu Vista Point. Saya nak tengoklah cantik mana kan, dan saya cuba terbangkan drone di situ. Sebenarnya saya expect dia macam ada satu tower kan, macam dekat Negeri Sembilan tu, dekat Pedas Linggi. Tapi yang ni dia memang kedudukan hentian sebelah tu memang dah tinggi lah. So macam flat je, tak ada apa-apa menara kan. Sebelum dan selepas masuk ke terowong ni memang agak curam sedikit. Sebab itu ada orang gelarnya jajaran maut, kerana banyak berlakunya kemalangan yang melibatkan brek yang tidak berfungsi. Saya tak nafikan bahawa highway di negeri Perak ni kebanyakannya berbukit lah, tidak flat. Dia macam menaik dan menurun dan berselekor. Setengah orang rasa macam seronok sebab dia tak mengantuk lah kan. Highway dia tak tegak saja macam dekat selatan tu. Tapi anda kena pastikan kenderaan anda memang dalam keadaan yang paling selamat, bersedia untuk jalan jauh, dan pandulah dengan berhati-hati. Selain daripada struktur jalan, anda juga kena berhati-hati dengan lori yang banyak juga yang mendaki dan menurun daripada bukit. Yang menurun ni saya risau sikit kalau dekat belakang. Jadi pada saya, janganlah terlalu perlahan dan janganlah terlalu laju. Biasanya saya akan gunakan power button untuk lari daripada lori kalau saya nampak dia dah tunda kat belakang, kerana dia terlalu hampir. Tak lama selepas tu ada kesesakan sedikit disebabkan oleh penambahbaikan jalan raya. Saya sangat teruja dengan bukit yang berada di sebelah kanan tu. Nampak dia begitu cantik sekali, ada curvy macam banjaran. Kata kawan saya, kalau nak pergi ke utara ni memang kita kena bersedia dengan kesesakan ni yang berlaku secara tiba-tiba. Contohnya kemalangan, penambahbaikan jalan. Jadi kalau kita tengok Google tu 5 jam, dia tak semestinya akan sampai 5 jam walaupun kita tak berhenti. Kadang-kadang disebabkan kesesakan. Okay, sekarang saya berhenti dekat Bukit Gantang.
kebanyakan sah dah melepas kebanyakan sah. So baki ada 246 km. Okey, baki 246 km lagi. So saya akan sampai 5.16, 2 jam setengah lagi. So range kita ada lagi 253. So mencukupi lah nak sampai Kanga kan. InsyaAllah lah. Tapi saya rasa mungkin kita pasal easy lah. Kita tengok trip A dah dekat 300. Kat sini kami berhenti rehat, makan dan solat, dan kemudian kami teruskan lagi perjalanan. Semasa melalui Taiping, hujan turun dengan lebatnya. Jadi kami terpaksa perlahan sedikit kelajuan. Akhirnya kami memasuki ke selatan negeri Kedah Darul Aman. Kami semakin teruja apabila melihat papan tanda Jambatan Pulau Pinang. Cuaca agak panas di negeri Kedah, so kami naikkan aircon kepada level 4. Alhamdulillah, akhirnya kami tiba di juru Pulau Pinang. Merupakan tol yang pertama kita exit daripada tol Jalan Duta tadi. Kadar tol daripada Jalan Duta ke juru ialah RM35.50. Nampaknya masalah detection My RFID ni bukan saja di KL saja. Di Pulau Pinang pun ada masalah ni. Diharap sistem pembayaran terbuka yang bakal dilaksanakan nanti akan meningkatkan lagi kelancaran pembayaran tol di seluruh negara. Walaupun tadi kita dah masuk ke negeri Pulau Pinang, kita akan masuk semula ke negeri Kedah. Di sepadan Kedah yang kali kedua ni, baru saya perasan ada banyak sawah padi di kanan dan kiri. Kemudian saya ternampak sebuah gunung yang sangat tinggi. Saya rasa ini adalah Gunung Jerai. Bagi mereka yang tahu, mungkin boleh komen di bawah untuk confirmkan. Kemudian kami berhenti di R&R Gurun Kedah. Kalau anda lihat tu, range ada 146 km lagi. Dan trip A 437.5 km yang telah digunakan. Kalau kita lihat di Google Maps, jarak daripada R&R Gurun ke Kanga Perlis hanya sekitar 91 km saja, bermakna sangat mencukupi. Oleh kerana teruja melihat keindahan sawah padi di kanan dan kiri highway, kami exit di Tol Pendang untuk mengambil gambar dan video. Kami berhenti di tepian sawah di Jalan Pendang Tanah Merah. Walaupun belum puas menikmati keindahan sawah padi di negeri Kedah, kami terpaksa meneruskan perjalanan ke Kanga Perlis. Kami memasuki semula Tol Pendang dan menuju ke Alustar. Jam menunjukkan 6.30 petang dan kami jangkakan tiba di Kanga pada waktu malam. Walaupun telah teruskan perjalanan, kami masih dapat menyaksikan sawah padi di sebelah kanan dan kiri Lebuh Raya. Sebenarnya sawah padi kebanyakan telah habis dituai dan ada juga yang sedang membakar jerami ataupun nak menanam semula padi ya. Bagi mereka yang lahir ataupun tinggal di kawasan sawah padi di negeri Kedah ataupun di negeri yang ada sawah padi mungkin rasa biasa, tapi bagi saya pemandangan sawah padi especially pada waktu senja, saya rasa macam bestnya kalau ada kampung kat sini kan. Walaupun saya bersyukur kampung saya dekat mana kan, tapi nampak memang mendamaikan, tenang,
dan permai lah. Semua yang best lah. Susah saya nak menterjemahkan apa perasaan saya sewaktu memandu di kawasan sawah padi pada waktu petang. Okay, sekarang kita telah berada di Kampung Belarung Lalang. Saya rasa dah berhampiran dengan Alustar. Lagi bawah 100 km je. Trip A dah 469, dah melepasi daripada range yang awal-awal masa kita isi minyak tu kan. Saya penuh dia bagi range 466 kan. So sekarang dah 469.4. So maknanya dah melebihi lah. Maknanya range yang diberikan masa kita isi minyak tu full tank tu memang tepat dan lebih. Maksudnya di bawah daripada yang sebenarnya. Jadi tak adalah dia berjanji yang janji manis sangat kan. Janji manis biasa je. Sedangkan dia sebenarnya ada lebih lagi 100. Sekarang dah 470, ada lagi 105 km. Maknanya boleh pergi lagi 575 km. Masya Allah kan. So maknanya sangat jimat lah. Okay, sangat jimat. Okay, dari segi average kilometer per liter 18.5. 18.5. So agak okey lah kan. Biasanya kalau kat KL kita pergi kerja, balik kerja dah 15 macam tu kan. 15 ke bawah kadang-kadang kan. So 18.5 saya rasa sangat impresif lah untuk long distance. Sebenarnya dari awal saya dah perasan Google Map ni dia tak follow direction yang sama dengan dekat highway tu kan, dekat signboard yang menunjukkan bahawa Kanga sehaluan dengan Alustar, tapi dia suruh saya terus. So saya terus ikut je sebab itu yang paling cepat kot kan. So akhirnya dia bawa saya satu kampung, jalan kampung ni, Jalan Kampung Teluk Tenggiri. Saya memang tak pernah memandu ke Perlis. Last kali saya pergi masa saya kecil, dan cuma saya ingat kita ada melalui Alustar tu je. Tapi distance dekat Google Map tu menunjukkan tak jauh lagi sebenarnya kan. Cuma keadaan jalan tu yang agak gelap sikit kan, tu yang merisaukan. Sebab saya takut tak ada stesen minyak. Sebab range dah menunjukkan masa tu lebih rasa 30 lebih kilometer saja. Tapi kalau nak ikutkan distance yang ditunjukkan dalam Google Maps tu memang mencukupi untuk sampai ke Kanga. Cuma saya risaulah bukan tempat kita kan. So saya search stesen minyak yang terdekat di Kodiang, di Kodiang Petronas. Jadi kita akan menuju ke situ lah. Alhamdulillah akhirnya sampai di hujung kampung tersebut, ke jalan besar. Menunjukkan ada signboard tu ke kiri ke Alustar dan ke kanan ke Kanga dan Kodiang. Ya, akhirnya kita sampai di Kodiang dan kita nampak ada stesen minyak Petronas di sebelah kanan, dan kami buat keputusan untuk isi minyak lah dekat situ sebab ini bukan kawasan kita kan. So nak try sampai ke Kanga, takut ada masalah nanti susah pula nak isi minyak. Jadi kita U-turn dan pergi ke stesen minyak tersebut. Inilah bacaan terkini. Range ada lagi 59 km, average kilometer per liter 18.6, dan trip A dah 517 km. Inilah dia stesen minyak Petronas Kodiang. Isian kedua setelah isi di Bangi tadi kan RM48 saja. Jadi kos kami daripada rumah abang saya di Bangi hinggalah ke Perlis ialah RM88.55. Ternyata memang ada banyak lagi minyak dalam tangki Kalau kita lihat tu 27.8 liter saja kita berisi, full tank 36 kan. So ini tadi baki ada 8.2 liter lagi. So kalau 8.2 liter kali dengan 18.6 km per liter tadi, so maknanya dia boleh pergi 152 km lagi. Dan kos tadi kita isi RM57.70. Inilah bacaan terakhir sebelum kita isi minyak. Kita lihat berapakah range yang diberikan setelah kita isi tadi. Okey, bacaan terbaru, range yang diberikan 487 km. Agak okey juga So sebenarnya dia boleh bagi lebih lagi sebenarnya kan. So kita teruskan perjalanan ke Kanga.
Alhamdulillah akhirnya kita sampai ke negeri Perlis Indra Kayangan. Okay, so sekarang kita berada di Arau. Kalau tak isi dekat Kodiang tadi pun kita boleh isi dekat Arau ni. Rupa-rupanya Arau dengan Kodiang tu sangat-sangat dekat. Jadi kalau kita tak isi dekat Kodiang tadi, boleh je isi dekat Arau. Tapi kita masih boleh buat kesimpulan bahawa satu isian penuh daripada Selangor boleh sampai ke Perlis. Jadi inilah dia ibu negeri Perlis Indra Kayangan, iaitu Kangak. Kami selamat sampai sini lebih kurang dalam 9 malam. Tiada sebarang kesesakan lalu lintas di bandar Kangak ni. Ia juga kelihatan bersih dan kemas. Bila melalui rumah-rumah kedai bangunan lama ni, saya teringat negeri Melaka macam di Muar, masih dipelihara bangunannya. Memandangkan esok setelah selesai program kami akan bertolak ke Johor. Jadi malam ni kita round terus di bandar Kangak ni. Lampu-lampu hiasan yang indah ni mungkin untuk sambutan bulan Ramadan. Akhirnya kami berhenti di dataran Sheikh Ahmad ni untuk berehat, makan dan kemudian check-in hotel. Manakan video ni dah melebihi 20 minit, jadi kita akan sambunglah bahagian kedua, apa yang kami buat di Kangak dan kemudian bertolak ke Johor. Kesimpulan setakat ini, walaupun dah 2 tahun kami memandu produk Tiva ni, masih ia memberi pulangan yang baik lah bagi saya. Penggunaan bahan api yang agak cekap, terutamanya perjalanan jauh lah. Dan kalau di bandar mungkin taklah sehebat yang kita dapat masuk jalan jauh ni. Dan kemudian keselesaan pun okey, tak adalah rasa sakit badan. Penat tu of course lah kan, daripada pagi sampai ke malam kita memandu dia kan. Tapi tak adalah rasa sakit badan, Alhamdulillah okey je. Jadi saya rasa setakat ini dahulu. Kita akan sambung lagi dalam bahagian kedua dari Perlis ke Johor akan datang, insyaAllah. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hati-hati memandu.